Hello guys, panas sahabat semua. Lokman Adam membalun kau-kau individu yang dikenali sebagai Sadik Sipak Raga ini, sahabat-sahabat semua. Kerana apa? Ya, kerana sebaik saja ya ada Perdana Menteri kita membentangkan belanjawan. Satu perkara yang dipusingkan, diputar belitkan, mengelirukan rakyat yang dibuat oleh Sadik Sipak Raga ialah berkaitan dengan subsidi. Jadi mengatakan subsidi ditarik balik, ya katanya ini akan memberi kesan kepada M40, kepada T20 orang kaya-kaya, ya, dan itu antara kenyataan beliau. Dan antaranya juga adalah berkaitan dengan cukai SST, yang beliau hanya meninggalkan keraguan di sana tapi tidak memberikan perincian. Akhirnya hari ini Lokman Adam membalun Sadik Sipak Raga, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan ya daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu ini. Tok, Ya. dalam kenyataan Sadiq selepas belanjawan Ya. tempoh hari kan, dia menyifatkan yang kerajaan ni seperti menekan golongan M40, golongan pertengahan kerana menarik balik subsidi dan juga menaikkan kadar cukai tu. Komen sikit tu. Pertama sekali saya nak beritahu dengan Syed Saddiq bahawa rasionalisasi subsidi suka tak suka perlu kita betulkan. Kenapa kita perlu betulkan rasionalisasi subsidi? Kerana kebodohan manusia bernama Syed Saddiq yang berada dalam kabinet Tun Dr. Mahathir. Sebab apa? Sebab sepanjang tempoh pemerintahan Datuk Seri Najib dulu, kita dah betulkan, kita dah buat apa yang dipanggil sebagai rasionalisasi subsidi ni. Kita dah buat, tetapi kerajaan Tun Dr. Mahathir di mana ada manusia bernama Syed Saddiq di dalamnya ni telah merosakkan, menjahanamkan semua rasionalisasi yang telah pun dibuat oleh kerajaan terdahulu. Antaranya, saudara, mulai 1 Disember 2014, kita telah pun menarik ke semua apa yang dipanggil sebagai subsidi RON 95 dan diesel. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, bila mereka memerintah, saudara, bila Mahathir menjadi ketua kerajaan dan cucu dia Syed Saddiq menjadi Menteri Belia dan Sukan, mereka telah memberikan semula subsidi. Dan kalau dia bagi subsidi ni dinikmati oleh rakyat yang betul-betul memerlukan subsidi, contohnya the B40 dan kemudiannya the M40, kita boleh maaf lagi tuan-tuan. Tetapi pada ketika itu, saudara, 2014 saya nak beritahu, 70% pada ketika itu, belum lagi 75, sekarang baru 75. Subsidi, contohnya subsidi RON 95, diesel dan LPG, nilai dia 22.34 bilion. Subsidi ni 70% pergi kepada M40 dan the top 20. Kerana the M40 dan the top 20 lagi besar kenderaan mereka, lagi kuat makan minyak, lagi banyak subsidi yang mereka nikmati berbanding dengan B40 hanya naik EX5 ke ataupun Kris ke, ataupun kalau ada kereta pun mungkin kereta boleh digunakan seminggu sekali untuk keluar bawa anak jalan ataupun bawa anak pergi hospital dan sebagainya. Mungkin pakai kancil ataupun mungkin pakai Myvi. Myvi pun saya rasa B40 pun tak mampu. Dia punya kos 50 lebih ribu ringgit, tuan-tuan. Jadi di mana logiknya kerajaan Mahathir telah menarik balik subsidi, telah memberikan balik subsidi kepada golongan terkaya yang menikmati paling banyak subsidi-subsidi ini. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ialah membetulkan kerosakan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir yang dalamnya ada manusia bernama Syed Saddiq yang ketika itu tak buat apa-apa. Bila subsidi diberi lebih banyak kepada orang kaya, Syed Saddiq menyepi, tak buat apa-apa untuk menegur tindakan Tun Dr. Mahathir yang menyebabkan hari ini, kalau dulu setakat 68 sen setiap liter disubsidi oleh kerajaan, tetapi hari ini tuan-tuan RON 95 kerajaan Datuk Seri Anwar terpaksa subsidi
sehingga RM1.50 untuk mengekalkan harga minyak di pasaran yang dijual kepada rakyat dengan harga RM2.05. Kalau jual pada B40 RM2.05, kita boleh maaf kerana setiap liter duit pembayar cukai kena subsidi, orang susah RM1.50. Tetapi kalau orang kaya ni yang lagi kuat pakai minyak, lagi banyak pakai minyak, diberikan subsidi ni, di mana letak otak Syed Saddiq? Saya nak tanya, di mana letak otak kamu tak boleh berfikir bahawa subsidi ialah bantuan kepada orang yang betul-betul memerlukan. Subsidi ialah bantuan untuk orang susah, bukan bantuan untuk orang kaya. Itu sebabnya Datuk Seri Anwar nak pindahkan daripada subsidi pukal. Apa maksud subsidi pukal? What is blanket subsidi? Takkanlah seorang pemidato yang pandai macam Syed Saddiq ni, subsidi pukal pun tak faham. Subsidi pukal ni, saudara, maksud dia ialah subsidi yang dinikmati oleh semua orang dengan harga yang sama. Contohnya, kalau hari ini, subsidi untuk diesel. Setiap liter diesel harga sebenar ialah RM3.87. Tetapi tuan-tuan, orang yang pakai S-Class, S400 CDI contohnya lah, ataupun orang yang pakai S300 CDI, setiap liter dia menikmati RM1.72 kali dengan 80 liter tangki diesel dia. Cuba tuan-tuan bayangkan, RM1.72 kali dengan RM1.72 kali dengan 80 liter. Maknanya, saudara, RM1.72 kali dengan 80 liter. Lebih kurang dalam RM137.60. Setiap kali orang kaya yang bawa S-Class yang tangki dia boleh muat 80 liter, dia akan bayar sebanyak 137 ringgit 60 sen. 137 ringgit 60 sen. Cuba tuan-tuan bayangkan. Sedangkan kalau the B40 bawa setakat bawa Kapcai ataupun bawa EX5, setiap liter dia menikmati petrol punya subsidi hanya RM1.50. Satu tangki boleh muat, kalau EX5 boleh muat lebih kurang dalam 3.7 liter. 3.7 liter kali dengan RM1.50. Maknanya dalam RM5.55, tuan-tuan. RM5.55. Jadi cuba bayangkan, tuan-tuan, jurang beza di antara golongan the B40 yang menikmati subsidi ni dengan golongan the top 20 yang menikmati subsidi diesel tinggi, subsidi petrol tinggi. Jadi itu sebabnya blanket subsidi ataupun subsidi yang dinikmati oleh semua orang pada harga yang sama. Untuk RON95 RM1.50, untuk diesel RM1.72. Tetapi yang kaya pakai lebih, yang miskin pakai kurang. Yang ini perlu dihentikan. Dihentikan subsidi pukal, blanket, digantikan dengan subsidi bersasar. Apa maksud subsidi bersasar? Subsidi bersasar ni maksud dia, subsidi itu perlu diagihkan kepada kumpulan sasar yang betul. Beri keutamaan dulu kepada the B40, dan kemudian diberikan keutamaan pula kepada the M40. Ini masalah Saddiq Sigaraga ni, saudara. Dia ahli parlimen. Tapi cakap fakta ke laut. Kenapa saya kata fakta ke laut? Dia kata orang yang duduk di Kelantan, the top 20, 8,000 pendapatan. Itu dikira sebagai the top 20. Cubalah pakai otak saya, Saddiq. Kau ni ahli parlimen tau. Bukannya macai tepi jalan. Kamu ahli parlimen. Takkanlah tak tahu 2022, last kali kita buat penarafan perkelasan apa dipanggil pendapatan
B40 ni. B40 ni daripada mana, saudara? B40 ni, siapa yang mempunyai pendapatan isi rumah tidak lebih daripada RM5,250. Apa maksud pendapatan isi rumah? Ini pun kena faham. Kalau suami bekerja, isteri bekerja, anak ada 3 orang, seorang bekerja. Dicampurkan jumlah pendapatan dia, tidak melebihi RM5,250. Kalau pendapatan dia bawah RM5,250, mereka dipanggil the B40. The B40. Kalau untuk M40, sesiapa yang pendapatan isi rumah dia bawah RM11,819. RM11,819. Ini dipanggil sebagai the M40, kelas menengah. M40. Kalau RM11,819 10%, maka itu akan naik kepada the top 20. Jadi kalaulah bab berapa pendapatan isi rumah ni pun Syed Saddiq tak tahu, pengkelasan the top 20 ni bermula dengan RM11,819 1 sen dan ke atas baru dikira sebagai the top 20. Itu yang mudah macam tu pun Syed Saddiq tak tahu. Itu sebabnya dia sentiasa membina persepsi-persepsi yang negatif. Jadi saya nasihatkan Syed Saddiq ni, janganlah main politik persepsi yang boleh mengakibatkan rakyat keliru. Ahli parlimen perlu ada tanggungjawab untuk menyampaikan perkara yang betul kepada rakyat, bukan dengan menyebarkan fitnah-fitnah yang terlalu low class macam ni. Jadi tolong betulkan fakta kamu tu, Syed Saddiq. Kemudian dia menceritakan bahawa selepas ini kerajaan PMX ini akan hapuskan subsidi untuk ayam dan telur ayam. Saya nak beritahu dengan Syed Saddiq, sama jugalah dengan soal ayam dengan telur ayam. Takkanlah orang kaya yang menikmati ayam, yang makan ayam setiap hari ni, rakyat pembayar cukai ni nak kena bayar dia orang. Orang kaya tanggunglah sendiri. Dia sepatutnya boleh mampu untuk beli. Kalau dia boleh beli Mercedes-Benz, dia boleh beli kereta mewah, dia boleh beli rumah besar. Takkanlah dia punya apa ni, telur dia punya ayam dia, semua kerajaan kena tanggung. Pakailah otak fikir. Di mana letak pemikiran Syed Saddiq ni? Itu sebabnya PMX dia nak hentikan, dan dia pilih waktu nak hentikan pun dia pilih waktu yang sesuai. Bila waktu yang sesuai? Hari ni ada orang tak bising pasal harga telur ke, ada dia bising pasal harga ayam. Itu hari ada. Itu hari memang kita tak nafikan. Beberapa bulan yang lalu memang kita ada masalah shortage of bekalan telur, bekalan ayam. Itu sebab bila ada intervention yang dilakukan oleh kerajaan, dan perkara ni telah diselesaikan oleh YB Mat Sabu, YB Datuk Seri Mat Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Hari ni orang dah tak bising pasal telur lagi. Orang tak bising pasal ayam lagi, sebab harga ayam pun dah stabil RM99.40 1 kilogram dan ke bawah. Itu sebabnya inilah masa yang sesuai untuk kita apungkan harga ayam kembali. Kalau misalnya akan datang harga ayam kembali naik tinggi, naik tinggi dan rakyat terkesan tak boleh beli ayam, masa tu kita mungkin akan lakukan intervensi dalam bentuk menambah subsidi yang telah pun ditarik balik dan diapungkan itu. Ini kena faham. Kita tidak boleh terus-menerus, dah harga ayam dah kembali stabil, harga telur dah kembali stabil, kita subsidi lagi orang kaya-kaya ni. Tak boleh. Jadi kita tukarkan kepada subsidi bersasar. Maknanya, penjimatan yang dapat kita buat daripada menarik contohnya subsidi RON95, menarik subsidi diesel, menarik subsidi telur dan ayam,
kita bagi terus ke dalam akaun the B40 dan juga the M40, insya-Allah. Ini apa yang cuba dilakukan oleh kerajaan. Jadi Sadiq, janganlah kau kelirukan rakyat Malaysia ni. Okey, silakan. Tok, selain daripada penarikan subsidi yang dihebohkan oleh Syed Saddiq ini, beliau juga ada menyatakan yang cukai dinaikkan, cukai SST dinaikkan, bermakna kita ni macam nak menekan golongan pertanian tu. Okey, pertama sekali saya punya pandangan terhadap cukai ni, okey. Saya tak kata Syed Saddiq itu betul, tetapi saya punya pendirian sepatutnya apa yang dilakukan oleh kerajaan ialah kerajaan patut kembali dalam melaksanakan GST. Kenapa saya kata begini? Kita dah kaji GST ni lama, kan? Kita tahu bahawa kalau dikekalkan dengan apa yang kita laksanakan sebelum ni, iaitu GST Malaysia ni, dia tak macam Singapura. Singapura dia orang punya GST started with 3%, kan? Sebab sebelum tu dia orang tak ada cukai. Tapi lepas tu dia sedar bahawa tak cukup, dia naikkan kepada 7%. Kita pun tak macam Thailand. Thailand dia started at 10%, tapi bila orang marah dan sebagainya dia turunkan kepada 7%. GST kita cuba nak start at 4%. Tetapi akhirnya Kementerian Kewangan pada ketika itu memutuskan kita naikkan kepada 6%. Kenapa? Ini kena faham. Sebab GST Malaysia kita ada 3 kadar. Arahan Datuk Seri Najib ketika itu, kita pastikan bila kita laksana GST ni, kita tidak membebankan kita tidak membebankan rakyat yang berpendapatan rendah. Jadi apa yang Kementerian Kewangan buat, kita kaji, kita tengok bagaimana rakyat yang mempunyai pendapatan RM2,000 ke bawah ni, gaji mereka ni pergi mana. So kita dapati 60 hingga 70% gaji mereka ni pergi kepada membeli barang-barang keperluan asas macam beras, gula, minyak masak, ayam, daging, sayur, kan? So barang-barang keperluan asas ini kita nak pastikan dia ni zero rated. Dia ada GST tapi kadarnya kosong. Maknanya macam tak ada tax lah, kan? Kadarnya kosong. Maka itu sebabnya kita naikkan GST daripada 4%, kita mula dengan 6%. Dan ada juga barang-barang keperluan asas lain tambahan seperti pendidikan, perbankan, perumahan, begitu juga dengan kesihatan, pergi klinik, pergi hospital. Perkhidmatan ini dipanggil perkhidmatan yang dikecualikan daripada GST, exempted product. Dan untuk barang kehendak, contohnya macam baju. Bukan kita beli baju setiap hari, mungkin setahun sekali bila anak nak pergi sekolah. Itu perbekalan standard. Yang ini ada 6%. Kan? Contohnya macam perabot. Kan? Bukan selalu kita beli. TV, barang elektronik dan sebagainya. Yang ini ada 10%. Saya punya pandangan, daripada kerajaan menaikkan SST daripada 6% pergi ke 8%, sebenarnya lebih baik tukar sistem pencukaian. Sebab apa tuan-tuan? Sistem pencukaian kita ni sebelum saya lahir dah ada. SST ni sebelum saya lahir lagi. Tahun 1972 lagi. So, benda ni dah terlalu lama, dah terlalu lapuk. Ni Syed Saddiq punya kerajaan lah dulu. Bila dia berada bersama dengan Mahathir, dialah yang telah buat tindakan bodoh menghapuskan GST. Lepas tu, bila kerajaan tak cukup hasil, dia komplain. Bila kerajaan naikkan kepada 8%, dia komplain. Tetapi inilah manusia yang bertanggungjawab menyokong tindakan Mahathir untuk menghapuskan GST. Sedangkan dah lebih 170 buah negara laksanakan GST. GST, tuan-tuan, telah membantu kita. Setiap tahun, saya ambil contoh, 2016, lebih kurang 41 bilion.
2017 dia naik kepada 44.3 bilion. Kita beza setiap tahun tu lebih kurang dalam 3.9 bilion. Penjimatan kelebihan pendapatan 2000 last kali kita laksana SST 2014 hanya 18 bilion. 2017 kita berjaya collect 44.3 bilion. Beza 26.3 bilion. Lepas tu boleh naik pergi 30 bilion, 34 bilion. Naik 38 bilion. Lagi besar saiz ekonomi kita. Lagi banyak. Tapi akibat daripada tindakan Mahathir yang disokong oleh manusia bernama Syed Saddiq ni, maka akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya tuan-tuan, GST yang self-policy, GST yang bak kata orang tu sangat efisien. Orang tak boleh lari daripada daripada declare secara betul. Kalau saya ambil contoh tuan-tuan, saya ambil contoh yang paling mudah lah tuan-tuan mungkin boleh faham. SST ni bukan hanya dia menyebabkan berlakunya pertindihan, cukai 2 kali, bukannya setakat berlakunya cukai bertindih, cukai berganda, aktiviti pemindahan harga lah. Ambil contoh. Apa kelemahan SST ni? Kelemahan SST ni, dia keluar daripada kilang sekali dia cukai. Keluar daripada kilang sekali dia cukai. Dan setiap cukai selepas itu tuan-tuan akan diabsorb oleh peniaga. Dan peniaga tak boleh claim balik cukai ni. Maka akhirnya ianya menjadi kos kepada peniaga dan ianya ditransfer kepada pembeli. Jadi end user yang teruk terpaksa bayar berbanding dengan GST. Setiap level tu akan kena cukai dan setiap level tu boleh claim balik, hanya hujung je yang tak kena, tak boleh claim balik. Jadi tidak ada cukai berganda, tidak ada cukai bertindih dan tidak ada aktiviti pemindahan harga. Apa maksud aktiviti pemindahan harga? Contohnya lah, tuan-tuan. Contohnya kasut. Saya ambil contoh ni, kasut. Katalah kos buat kasut ni, RM100, RM80 lah. Kos dia RM80. Pengilang buat kasut ni RM80 dan dia ambil untung RM20 dan dia jual kepada pemborong dengan harga RM100. Okey. Apa yang pengilang-pengilang ni buat? Sebab dia tahu kelemahan sistem percukaian SST. Bila barang tu, nilai dia sepatutnya dia jual kepada pemborong, daripada kilang jual kepada pemborong RM100, dia kena bayar, kalau dia bayar, dia charge RM100 kepada pemborong, dia kena bayar 10% cukai jualan. Jadi kalau 10% cukai jualan tuan-tuan, apa yang berlaku, saudara? 10% cukai jualan, dia kena bayar kepada kerajaan, bayar kepada custom RM10. So apa yang dia buat? Dia buat aktiviti pemindahan harga. Dia tahu bahawa sekali je keluar kilang, di situ kena cukai, maka apa dia buat? Sebelum dia jual kepada pemborong sebenar, dia suruh adik dia ke abang dia ke kakak dia buka satu syarikat, hanya untuk dia keluarkan invoice dan delivery order. Barang straight boleh hantar pergi ke pemborong sebenar. Tetapi kasut yang dia jual biasa RM100 tu, dia boleh jual dengan hanya RM20, tuan-tuan. Dia boleh jual dengan hanya RM20 kepada syarikat milik kakak atau abang dia. So, bila dia jual dengan harga RM20, berapa cukai yang dia perlu bayar kepada kerajaan? 10% hanya RM2. Maknanya, setiap pasang kasut, kerajaan hilang RM8. Dan mana ada kilang kasut yang hanya jual sepasang kasut. Berbilion ringgit, tuan-tuan, kerajaan hilang daripada jumlah kutipan cukai. So, bila dia jual dengan harga kasut tu RM20, hantar invoice, hantar delivery order, kemudian syarikat adik ataupun kakak dia baru jual kepada pemborong sebenar dengan harga RM100. So, kalau ada GST daripada syarikat kilang tadi pergi ke adik dia, kena GST,
Kalau daripada syarikat adik dia pergi ke pemborong sebenar pun kena GST. Mereka tak boleh lari daripada membayar cukai ni, tuan-tuan. Itu sebabnya banyak peniaga yang melarikan diri daripada membayar cukai dengan betul ni. Mereka memang marah dengan GST ni. Tetapi GST ni, saudara, dia self policy. Dia self policy. Contohnya kilang tayar. Alright guys, so itu dia pencerahan daripada Lokman Adam. Sekali lagi membalun, menempelak, menyekolahkan Syed Saddiq Sipak Raga yang ternyata cuba untuk mengelirukan rakyat. Inilah salah satunya contoh ya ahli parlimen yang tidak bertanggungjawab ya, dengan membuat penipuan, dengan membuat mengelirukan rakyat ya, dengan isu-isu seperti ini. Yang pertama tadi berkaitan dengan subsidi. Ya, walaupun subsidi itu tidak ataupun ditarik balik, tapi belum ditarik pada masa ini, ya akan ditarik pada satu masa yang tertentu apabila subsidi bersasar itu akan dilaksanakan. Dan subsidi bersasar ini ya akan menguntungkan kepada rakyat, terutamanya kepada B40, miskin tegar, kerana subsidi akan dikenakan secara tepat kepada target individu, bukan hanya orang-orang kaya yang sudah kaya, sudah menanggung subsidi akan mendapat keuntungan seperti mana sekarang ini. Tetapi inilah fokus sebenar supaya subsidi itu disasarkan kepada orang yang tepat, kepada mereka yang memerlukan, kepada mereka yang menghadapi kos hidup yang tinggi dan sebagainya. Tetapi Syed Saddiq pula cuba untuk mengelirukan dengan membuat kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggung jawab ini, sahabat-sahabat semua. Amat memalukan. Jadi, terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.